Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat meneruskan pembelajaran bahasa Arab walaupun tidak secara bersemuka. Okey, yang pertamanya Ustazah ingin memberi penerangan semula kepada pelajar yang tidak dapat mengikuti Google Meet. Okey, pertama Ustazah nak kongsikan, nak ulang kaji balik tajuk yang lepas, iaitu berkaitan dengan Al-Kalimat. Di sini Ustazah kongsikan buku teks. Okey, buku teks yang digital, buku teks digital. Okey, kita ulang kaji balik tajuk yang pertama, pelajaran pertama, iaitu Al-Kalimat. Ustazah sudah masukkan link ke dalam grup WhatsApp. Jadi Ustazah harap kamu telah pun menonton video tersebut. Ini buku teks kita. Kita tengok pelajaran yang pertama yang kita kena belajar. Yang pertama kamu kena kenal fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tengok pelajaran pertama. Hayya nunazif al-fasl. Mari kita bersihkan kelas. Okey, berkaitan dengan membersih kelas lah. Sepatutnya awal masuk sekolah kita kena bersihkan kelas. Jadi tajuk berkaitan dengan situasi. Situasi awal tahun kena bersih kelas. Maka apakah perkataan-perkataan bahasa Arab yang digunakan untuk tajuk membersihkan kelas? Okey. Al-ahdath tanziful fasl, maksudnya membersihkan kelas. Okey. Apa yang kamu kena belajar ialah ayat. Ayat yang terdiri daripada dua perkataan, isim dengan isim. Tiga perkataan, isim. Tiga perkataan, isim, fi'al, isim. Apa dia fi'al? Fi'al ialah kata kerja. Apa dia isim? Isim ialah kata nama. Okey. Kata kerja yang kamu kena belajar, itulah fi'il mudhari'. Tajuk pertama ni kamu kena belajar al-fi'lul mudhari' al-musbat. Al-musbat maksudnya fi'il mudhari' yang menyatakan, menceritakan. Baik, selain pada tu, kamu juga kena belajar tentang mufrad muzakkar. Apa dia mufrad muzakkar? Mufrad maksudnya satu, muzakkar maksudnya lelaki. Kemudian mufrad muannas maksudnya satu perempuan. Selain pada tu, kamu kena belajar juga adawatul istifham. Meliputi man dengan ma. Adawatul istifham maksudnya kata tanya. Dalam tajuk ni ada dua, iaitu man dan ma. Apa dia makna man? Man makna dia siapa, ma makna dia apakah. Okey, kemudian kamu kena belajar juga asma'ul isyarah. Apa dia asma'ul isyarah? Itulah kata tunjuk, hadza, hadihi, dalika, tilka, 4 ni. Kemudian at-tarhibat wa tahiyat. Ini ucapan kita pada orang lain untuk menyapa orang lain, untuk menegur orang lain. Ada dalam ni 4 ungkapan yang kita kena belajar. Okey. Seterusnya kita tengok ulang kaji tajuk yang pertama, hayya nunazif al-fasl, mari kita membersihkan kelas. Okey. Antara perkataan yang diberi yang kamu kena ingat, yang kamu kena belajar, iaitulah perkataan al-ismu.
Al-ismu ialah kata nama. Selain pada al-ismu, kamu kena belajar al-fi'lu, iaitulah kata kerja. Dan selain pada al-ismu, selain pada isim yang ada alif lam, kamu juga belajar tentang sifat. Tentang sifat. Yang mana sifat? Yang ni, jamilun, nazifun, nasyitun, kabirun, saghirun, iaitu dipanggil sifat. Okey, yang ini Ustazah dah bagi video, kamu rujuk balik video Ustazah Suryani. Kamu tengok balik kataan-kataan ni, pastikan sebutannya, tulisannya, maknanya kamu kena tahu. Okey, seterusnya kita kembali kepada tajuk yang kita belajar hari ini, iaitulah at-tarakib. At-tarakib, Ustazah sudah sediakan video untuk kamu tonton. Cuma Ustazah nak penerangan yang lebih detail. Okey, cuba tengok kat mana tarakib. Okey, sekarang kita pergi kepada at-tarakib. Okey. Ya, sekarang kita berada pada tajuk at-tarakib. Apa maksud at-tarakib? At-tarakib ialah gabungan kata nama. Dia bukan kata kerja, kata nama yang digabung. Digabung menjadi satu makna. Kalau kita bahasa Melayu, perkataan bilik. Bilik ialah kata nama. Tapi bila kita tambah lagi satu, bilik air, sudah menjadi makna yang lain. Iaitulah bilik air yang kita masuk untuk memenuhi hajat kita. Untuk buang air besar dan air kecil tu dipanggil bilik air. Jadi sudah jadi gabungan dua kata nama, iaitu bilik dengan air. Begitu juga dengan bahasa Arab. Kita sudah belajar perkataan al-lawhatu. Kita sudah belajar al-i'lanat, ar-rafu, al-muallim, at-talib. Itu dipanggil perkataan atau dipanggil kalimah. Dari kalimah digabungkan menjadi tarakib. Untuk awal peringkat kamu ni hanya belajar gabungan dua kata nama, dua isim. Okey, contoh Ustazah dah bagi dalam video. Lawhatul i'lanat, raful kutub, suratul muallim, majallatul madrasah, ardiyatul fasli, jadwalul fasli. Semua ni adalah contoh-contoh tarkib. Okey, semuanya dilabel dengan warna kuning dalam buku kamu ni. Yang kuning ni ada persamaan dia. Apa persamaan dia? Itulah, kita tengok ada gabungan dua perkataan. Satu lawhah, satu lagi al-i'lanat. Dua perkataan. Asal dia al-lawhah, ada alif lam. Tapi bila digabungkan, alif lam pada perkataan al-lawhah sudah tidak ada. Kenapa? Sebab apa? Siapa tahu? Sebabnya untuk menyatakan sesuatu yang tidak ada sifat padanya. Dipanggil tarkib idhafi. Semua 6 ni dipanggil tarkib idhafi, iaitu menyandarkan satu isim kepada isim yang lain. Menyandarkan satu perkataan kepada perkataan lain untuk menghasilkan satu makna yang dipanggil papan kenyataan. Kan? Kalau papan saja ada makna lain, tapi papan kenyataan merujuk kepada tempat ditampal kenyataan-kenyataan tertentu. Kan? Jadi dipanggil dalam bahasa Arab lawhatul i'lanat. Tidak ada alif lam lawhah ni. Yang ini dipanggil tarkib idhafi. Tidak ada alif lam pada isim yang pertama. Isim yang kedua ada alif lam. Al-i'lanat ada alif lam ni.
Okey, sambungan lagi. Seterusnya, raful kutub. Sama juga. Rafu tidak ada alif lam. Asalnya ar-rafu ada alif lam. Tapi bila digabungkan dengan isim lain, al-kutub, maka ar-rafu tadi dibuang alif lam. Itu kaedah dia. Tak boleh bubuh alif lam sekiranya tarkib idhafi. Ya. Suratul muallim asalnya as-surah. Bila digabungkan dengan al-muallim, jadilah ia suratul muallim. Buang alif lam. Dia faham, ha? Dia samalah al-majallah, al-madrasah. Digabungkan jadi majallatul madrasah. Ardiyatul fasli. Digabungkan. Jadilah asalnya al-ardiyah. Sudah buang alif lam jadi ardiyatul fasli. Jadwalul fasli asal dia al-jadwalu. Al-faslu digabungkan menjadi jadwalul fasli. Jadi semua ni yang berwarna kuning ni dipanggil tarkib apa? Tarkib idhafi. Okey. Seterusnya kita tengok yang berwarna biru. Ni buku teks muka surat 8. At-talibu an-nashitu. Dia bukan ayat, dia baru tarkib. Baru tarkib. Jadi belum jadi ayat. Kita tengok. Kedua-dua isim ini, isim pertama dan isim kedua, mengandungi alif lam. Kedua-duanya alif lam. Dengan erti kata lain, kedua-duanya mesti sama. Isim yang pertama dengan isim kedua mesti sama. Di sini samaannya ialah kedua-duanya ada alif lam. Bilakah kita nak buah alif lam? Bilakah kita tak mau buah alif lam ni? Tak mau bubuh alif lam, tak boleh buah alif lam masa dia tarkib idhafi yang warna kuning ni. Pasal apa? Tidak melibatkan sifat. Dia melibatkan subjek tertentu. Benda tertentu. Objek tertentu. Tapi kalau tarkib na'ti, saya dah lupa sebut, tarkib yang kedua ialah tarkib na'ti yang warna biru ni. Na'ti maksud dia sifat. Na'tun, sifat. Bila ada sifat, maka mestilah membina tarkib an-na'ti. Kena bubuh alif lam. Kalau salah satu ada alif lam, yang satu lagi pun kena bubuh alif lam. Faham tak? Itu beza na'ti dengan idhafi. Boleh tak mau bubuh alif lam dua-dua? Boleh. Asalkan sama. Persamaan yang lain ialah at-talibu lelaki, kan? Gambar lelaki. An-nashitu pun lelaki. Tahu mana lelaki? Iaitulah tidak ada ta marbutah. Jadi kedua-duanya muzakkar, lelaki, tidak ada ta marbutah. Cuba tengok yang kedua ni, gambar perempuan. Maka at-talibatu ditambah ta marbutah untuk menandakan perempuan. Kemudian sifat dia di belakang juga al-jamilatu juga ada ta marbutah. Jadi tarkib na'ti mesti sama antara kedua-dua isim, sama ada dari segi kedua-duanya ada alif lam, kedua-duanya lelaki atau kedua-duanya perempuan. Okey, yang ini as-suratul jamilah sama. Dua-dua ada alif lam, dua-dua muannas ada ta marbutah. Boleh dah nak buang alif lam? Boleh. Suratun jamilatun. Talibatun jamilatun. Talibun nasyitun. Boleh. Tetapi berbeza kedudukannya dalam
ayat. Nak buah alif lam tu, buah alif lam dalam ayat berbeza. Okey, tengok al-lawhatul bayda'u. Kenapa tidak al-baydatu? Jadi kataan bayda ni dia tak ada baydatu. Dia special, berbeza dengan yang lain. Al-bayda ni hukum dia walaupun nampak macam lelaki, dia sebenarnya perempuan. Dari segi hukum dia perempuan. Dari segi zahir, dari segi tulisan, tidak ada tanda ta marbutah. Jadi al-lawhatul bayda, dua-dua muannas sebenarnya. Okey. Ar-raful jadid. Okey, patah balik al-bayda tadi makna dia putih. Putih adalah sifat. Semua warna adalah sifat. Rajin. Yang mana kita kena tahu beza sifat ialah kataan yang tidak boleh difahami dengan sendiri. Maksudnya tanpa disandat dengan perkataan lain, dia tidak boleh difahami secara bersendirian. Dia mesti digabungkan dengan perkataan lain, barulah boleh difahami. Kalau kita kata putih, apa dia putih? Kan? Mesti kita kena habaq sesuatu tu yang berwarna putih. Kalau kita kata rajin, apa dia rajin? Tak faham. Jadi kena tulis pelajar yang rajin baru faham. Itu maksud sifat. Jadi mana-mana tarkib yang ada sifat di akhir, di akhir pada perkataan kedua ni, sifat nasyid, sifat jamilah, sifat bayda, sifat jadid, sifat kabirah, sifat, maka kena bina tarkib na'ti. Nak bubuh alif lam, dua-dua ada alif lam. Tak mau buah alif lam, dua-dua jangan buah alif lam. Satu muzakkar, yang satu lagi pemuzakkar. Satu muannas, yang satu lagi pemuannas. Itu maksud sama antara kedua-duanya. Dipanggil sifat atau dan mausuf. Yang pertama mausuf, yang kedua dipanggil sifat. Ataupun dipanggil man'ut dengan na'at. Itu istilah tata bahasa. Baik, seterusnya saya nak kongsi pasal soalan. Soalan yang akan yang kamu akan dapat nanti yang kamu akan dapat nanti pada 21 hari bulan kot. Ini dia soalan modul 2 PDPR. Modul 1 saya rasa senang, kamu boleh buat. Ini modul 2 meminta kamu supaya rakib tarkiban idhafiyan. Bina tarkib idhafi. Jadi kamu tahu dah kan, idhafi jangan ada alif lam pada isim pertama. Okey, jadi macam mana nak buat? Ardiyatu dengan faslun ni. Jawapan dia ardiyatul fasli. Perkataan fasli ni kena bubuh alif lam. Ardiyah tak payah. Tarkib idhafi, kataan pertama tidak ada alif lam. Yang kedua, jadwalul fasli, bubuh alif lam dah kataan fasli. Yang ketiga, majallatul madrasati, buang alif lam. Bila kamu tulis jawapan, tanda tambah tengah ni jangan bubuh dah lah, buang. Sambung terus. Okey. Majallatul madrasati, bubuh alif lam. Al-i'lanat pun bubuh alif lam. Ini kena tulis bagi betul. Ramai orang nanti saya rasa salah nak tulis al-i'lanat ni. Rujuk buku teks atau video. Suratut talibah, bubuh alif lam juga. Kemudian soalan kedua, ij'al tarkiban na'tiyan. Jadikan tarkib na'ti. Yang na'ti itu sifat. Jadi semua kataan kedua adalah sifat. Nasyitun, jamilah, kabirah, bayda, jamilah, nadhif. Jadi ni semua sifat. Sebab tu nama dia tarkib na'ti. Jadi cara dia mesti sama kan? At-talibu, an-nasyitu, buah alif lam. At-talibatu, al-jamilatu. Tak boleh dah talibatun ni. Salah. Tun ni dah berubah bila kita buah alif lam, dia tak jadi tun dah, jadi tu. At-talibatu, al-jamilatu.